Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5. So hari ini cikgu nak sambung soalan Terengganu, 10 lagi soalan. Okey, kita start dengan soalan 21. Darjah 9 menunjukkan suatu graf. Okey, nyatakan jumlah darjah bagi graf itu. Okey, so bila jumpa soalan rangkaian dalam teori graf macam ni, first kali pelajar kena tahu bucu dia lah. Bucu dia kena tahu, ataupun kita kena tahu bilangan bucu dia. Okey, ni bucu ni titik ni lah 1, 2, 3, 4. So bucu dia ada 4. Lepas tu pelajar kena tahu bilangan tepi dia H ya. Bilangan tepi dia, so bilangan tepi dia pelajar just kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bilangan tepi dia 6. Okey, untuk soalan ni nyatakan jumlah darjah. Okey, darjah kita tahu sigma D vertex sama dengan 2 kali bilangan E lah. Maksudnya 2 darab dengan 6. So kita dapat darjah dia 12. So jawapan dia adalah D lah. Okey, selain daripada guna formula, pelajar boleh juga guna kaedah manual Okey, cikgu tunjuk satu kaedah manual. Macam mana kita nak kira bilangan darjah. Okey, so cikgu buat warna hijau lah. Okey so kita tengok dekat sini yang menghubungkan bucu ni ada dua arah, 1, 2. So ada 2 lah. Okey, kalau kat sini 1, 2, kalau gegelung ni pergi dan balik. So ada 4 dekat sini. So dekat sini ada 3, 1, 2, 3. So 3. So kat sini pun sama, 1, 2, 3. So bila kita tambah semua, 4 tambah 3, 7 tambah 3, 10 tambah 2, so 12. So jawapan kita ni betul lah. Okey, settle soalan yang pertama, mudah sangat-sangat. Okey, soalan yang kedua, berdasarkan bilangan darjah pada jadual. So kita ada darjah dekat sini, tentukan bilangan sisi. Okey, kalau kita guna formula yang atas tadi sigma dV sama dengan 2 kali E. Maksudnya kita guna formula ni pun boleh, sepatutnya lah. Ataupun paling mudah sekali kita tengok bilangan darjah. So dia dah bagi darjah, katalah 2 ni cikgu andaikan dia A lah. A, B, C, D, E. Okey, cikgu buat A, B, C, D, E. Contoh macam ni lah A. So A ada 2 penghubung dia. So 1, 2. So A ni 2 lah, ni 2. Okey, B tu ada 3. B tu 1, 2, mungkin satu lagi 3 kat situ. Okey, dan C dia, katalah C dekat sini. C ada 2 saja. Katalah dia ada macam ni saja, C. 1, 2 kan. Okey, C ni 2. Okey, dan D ada 3. Okey, katalah D dekat sini. Cikgu andaikan D D 3, 1, 2. So cikgu cantum yang ni lah. Okey, senang. Okey, so D dia ada 3. Okey, dan seterusnya kita ada E. E dia ada 4. Maksudnya ada E 4. So kalau cikgu buat E, katalah E kat sini. E Okey, titik E. Macam mana E ni boleh jadi 4? So cikgu buat sambungan dia sekejap. Cikgu cari idea jap. Okey, E dia boleh buat kat sini lah. E dia 1, 2, 3, 4. So ni adalah titik E. Okey, so sekarang ni bilangan tepi dia. So kita kira secara manual. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita kira manual. So sisi dia ada 7. Mudah sangat-sangat. Okey, yang cikgu faham kaedah macam ni lah.
Okey, dan seterusnya. Kita pergi kepada soalan 23. Pada tahun 2021, umur Anis ialah X tahun. Okey, dia dilahirkan ketika ibunya berumur 32 tahun. Okey, umur ibunya sekarang 3 kali ganda umur dia. So, mana cikgu nak highlight 3 kali ganda umur dia. Katalah umur Anis ni X tahun. Dia dah bagi dah. Anis X tahun. Okey, lepas tu dia kata umur ibunya 3 kali ganda umur Anis ni lah. Maksudnya umur ibu dia 3 kali ganda dia lah. Okey, cari umur ibunya dalam tahun pada tahun 2021. Okey, so sekarang ni kita tahu umur ibu dia 32. Maksudnya kalau kita buat 32 ataupun kita boleh buat 3x tolak dengan 32 sama dengan nilai umur dia lah. Okey, so cikgu ada idea macam ni lah. 32 ditolak dengan 3x sama dengan x lah. Okey, jadi x ni bawa pergi sebelah sekejap 32. Dia sebenarnya terbalik ni. Terbalik. Maksudnya 32 ataupun 3x tolak 32 sama dengan x. Okey, so kita cari nilai x lah. So 32 bawa pergi sebelah. So 3x tolak x sama dengan 32. So 2x sama dengan 32. X sama dengan 32 bahagi 2. So dapat apa ni? 16 32 Okey, so x tu adalah 16. Okey, so sekarang ni soalan dia cari umur ibunya. So kita nak cari umur ibu dia. Umur Anis ni kita tahu 16. So 16 darab dengan 3 lah. So 6 dan 3 18. So 48. Mudah sangat-sangat Okey, settle soalan 24. Encik Siva bermain golf pada satu padang golf. Beliau telah memukul bola golf dari tiang P ke tiang T. So P ke T. Okey. Melalui tiang Q, tiang R dan tiang S. Rajas 10 menunjukkan jarak dan masa pukulan bola golf oleh dicatatkan oleh beliau lah. Okey. So kita tengok berdasarkan jarak dan masa yang diambil oleh bola golf dari satu tiang ke satu tiang yang lain, tentukan pergerakan bola pasangan tiang manakah tidak mempunyai laju seragam. Ni the point dekat sini Pasangan tiang mana yang tidak mempunyai laju seragam. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, so kita nak cari laju laju dia dulu. So pelajar tahu laju sama dengan jarak bagi dengan masa. So kita kira satu-satu lah. Maksudnya 40 bahagi dengan 25. So 40 bahagi dengan 25. Okey, so kita akan dapat 1.6 lah. Kat sini 1.6 ms negatif 1. Okey, yang kedua 72. Okey, bahagi dengan 45. Okey, so jawapan dia sama 1.6 ms negatif 1. So yang ketiga kita ada 56 bahagi dengan 35. Okey, so kita dapat juga 1.6 ms negatif 1. So jawapan dia kat sini kot. Okey, kita cari dulu 99 bahagi dengan 55. So pelajar akan dapat 1.8. 1.8. Jadi yang ni tidak seragam.
tidak mempunyai laju seragam. So jawapan dia tiang mana? S kepada T. So S kepada T. Okey, settle. Untuk soalan 24. Okey, kita pergi kepada soalan 25. Penyelesaian bagi 3 tolak Y per 2 lebih besar daripada 5 tolak Y. So yang ni kita selesaikan seperti biasalah. So 3 tolak Y per 2 lebih besar daripada 5 tolak Y. So 2 ni kita kalau jumpa pecahan kita anggap dia makanan lebih. So bagi jiran dia, bagi jiran dia, bagi jiran dia kat situlah. So 2/3 6 tolak Y lebih besar daripada 2/5 10 tolak 2/Y 2Y. Okey, so dekat sini kita boleh selesaikanlah. Yang Y kita buat datang sini. So 2Y tolak Y. So kita dapat Y lebih besar daripada 10. 6 bawa pergi 11. 10 tolak 6. So kita akan dapat 4. Okey, so ada jawapan dia kat situ. Okey, settle. Okey, kita pergi kepada soalan indeks. Soalan indeks ni bila pelajar faham dia jadi mudah sangat-sangat. Maksudnya V kuasa 2 W 3. Okey, so kalau bahagi kita tukar kepada darab. Okey, bila tukar kepada darab dia jadi ni sebenarnya per 1 ni. Jadi bila darab kita bahagi perkan dia 1 per. Okey, V kuasa 3 W 2/3 W 6. Okey, so dekat sini boleh kita potong. Okey, so kalau kita nak potong W, kalau kita keluar VW kita boleh potong. Okey, sekejap So cikgu potong macam biasalah. V2 potong, kita tinggal V1. Okey, W ni pun kita potong lagi W3. So yang ni akan jadi W3. So buat naik atas dia akan jadi V-1 W -3. Okey, so soalan dia jawapan dia A lah. Okey, kalau kita tolak direct pun boleh Okey, kalau kita tolak direct, so cikgu cuba kaedah tolak terus ni. V2 mana pula mouse cikgu. Okey, V2 W3 ni bahagi kan. So V3 W6. Okay, bila bahagi kita tolak V2 tolak 3 W3 tolak 6. So V -1 W -3. Lagi mudah. So settle soalan dia yang ke-6. Okey, kita pergi kepada soalan 27. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, seperti biasa bila kita jumpa 4x kuasa 2. Okey, darab dengan 4 3x. So 256. So 256 ni 4 darab berapa dapat 256? 4 darab berapa dapat 256? So 256 ni kalau biasa pelajar jumpa, so kita cuba so 4 darab 4. Okey, darab lagi dengan 4. Darab lagi dengan 4. Okey, maksudnya 4 kuasa 4 lah. Okey, 4 kuasa dengan 4. So kita dapat 256. Okey, mudah So bila pelajar dapat macam tu, sekejap kita tukar balik bentuk dia lah. Maksudnya dekat sini kita dapat 4x kuasa 2 darab dengan 4 3x sama dengan 4 kuasa 4. So 4 ni kita potong semualah. So yang tinggal dekat sini x kuasa 2 okey darab dengan 3x sama dengan 4. Okey, so dekat sini kita selesaikan dia lah menggunakan persamaan kuadratik lah. Okey, persamaan kuadratik. So cikgu betulkan So kalau darab kuasa dia mesti tambah. So yang ni kena betulkan ni. Mana ni? Ni kena tambah.
So cikgu tambah lah. Okay, ini adalah 3x. Lagi sekali, ini 3x. Okay, so bentuk kuadratik lah. X kuasa 2 tambah 3x tolak dengan 4 sama dengan 0. So buat 2 bracket siap-siap. Okay, kita tekan calculator, mod equation. Apa pula tu? So mod lagi sekali equation. So ni ada satu unknown, so kita tekan nak panas sebelah, so kita tekan 2 lah. So A dia adalah 1, B dia adalah 3, C dia adalah negatif 4. So pelajar akan dapat X dia 1, X lagi 1 negatif 4, X1 X negatif 4. Okay, X sama dengan 1, X sama dengan negatif 4. So dekat sini kita dapat jawapan dia C lah. Okay, cikgu pergi soalan seterusnya. Soalan set. Soalan set ni mudah Pelajar 11 menunjukkan maklumat mengenai set A dan set B. Kita ada set A, kita ada set B. Dan kita ada set semester sama dengan A union B. Okey, manakah maklumat yang diberi? Penyataan yang manakah yang benar? So yang mana yang betul? Okey, bilangan A union B adalah 11. Okey, so kita kira 11 tak? So P, kita tulis balik P. Q, kita tulis sekali je Q. R, kita tulis sekali saja R. S, so S. Kita ada T, kita ada U, V, W. So 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. So yang ni salah lah. Okey, adakah B subset kepada A? B ni ada dalam A, dia pun salah juga ni. Okey, dan seterusnya A prime union B. Maksud A prime ni selain daripada A. Okey, yang union dengan B. So kita tengok A selain daripada A, yang ni kita ada A, ada yang ni. Okey, lepas tu kita ada T, kita ada V, tak ada W. So dua ni lah. Okey, union B, RS UV. So R tak ada kat sini, so salah juga. So automatic jawapan dia adalah D ya, A union B prime. Maksudnya tak ada. Tak ada A union B semua sekali. So bila tak ada ni empty set lah. Empty set maksudnya kosong lah. Okey, so settle soalan 28. Okey, pergi kepada soalan 29. Okey, rajah 12 ialah gambar rajah Venn. So kita ada bilangan unsur set P, set Q dan set R lah. Kita ada P, Q dan R. Okey, diberi set semester P union Q union R. Bilangan Q prime. So cikgu tulis maklumat kat sini Q prime. Okey, sama dengan bilangan Q bersilang dengan R. Okey, so cari X. So Q bersilang dengan R. Mana Q? So Q dekat sini. So R dia dekat sini lah. Okey, so yang bersilang tu yang di tengah-tengah dia tu yang bersilang Q dengan R. Okey, so X tolak 3 tambah dengan 9. Okey, apa maksud Q prime? Selain daripada Q. Okey, selain daripada Q yang dekat sini lah. So kita ada 5, kita ada 8, kita ada 3. So just tambah sajalah. 5 tambah 3, 8, 8 tambah 8, 16. So 16 sama dengan X tolak 3 tambah 9. So tolak 3 tambah 9, kita akan dapat 6. X tambah 6, so 16. So X sama dengan 16 tolak 6 dapat 10. So jawapan dia adalah 10 lah X. So okey, settle. Dan kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir ni soalan trigo lah.
Okey. Dalam darjah 13 PQR dan PSR. PQR, PSR adalah segitiga bersudut tegak. So, dia minta kita cari nilai X. Okey, pelajar kena tahu banyak kali cikgu bincang dalam video cikgu lah. So, pelajar kena tahu 3 segitiga tu lah. 3, 4, 5. Okey. Kita ada 6, 8, 10. Dan kita ada 5, 12 dan 13. So, pelajar kena tahu. Okey, kalau kat sini 12, kat sini 13, automatik kat sini 5. So, dah tahu dah. Ni yang cikgu lorek ni adalah sini. Okey, so bila dah tahu 5, so dekat sini dah jadi 9. 9, so kat sini dah jadi 12. So, macam mana nak cari nilai X? So, X kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. So, 9 kuasa 2, 81 tambah 144. So, cikgu tekan kalkulator 81, reset balik, ok. 81 tambah dengan 144. So, kita akan dapat 225. So, X kuasa 2 sama dengan 225. So, X sama dengan punca lah 225. So, kita akan dapat. So, cikgu tekan punca. So, jawapan dia adalah 15. So, jawapan dia adalah A lah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Diharap video cikgu membantu. Terima kasih semua yang menonton. Good luck untuk SPM. Assalamualaikum.